Ku anfusikum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka, cegahlah diri dan keluarga kamu yang mana bahan bakarnya manusia dan batu batan. Aku cipta neraka uiddat lil kafirin, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Faham? Jelas tak jelas ayat tu tuan-tuan? Ayat tu terang menerang, Allah kata, bukan untuk orang Islam. Clear? Tapi orang Islam, dia ada kefarduan, dia ada beza cara hidup dia dengan orang yang kafir. Betul tak betul? Pakaian dia beza, percakapan dia beza, makan minum dia beza, akhlak dia beza, kehidupan dia berbeza, syariat dia berbeza. Orang Islam solat kan? Orang kafir solat dah? Tak. Tapi ada orang Islam yang tak solat, betul? Sama tak macam orang kafir? Ini yang maksud dia tak mau jumpa Allah ni. Dia tak buat persiapan ni maksud dia. Tuan-tuan, yang Tuan Negeri Sembilan, yang Tuan Negeri Sembilan panggil tuan-tuan semua AJK surau menghadap masuk istana. Boleh faham tak? Semua orang nak pergi, betul? Semua orang nak pergi. Imam, Bilal, Siak, Nazir buat persiapan, semua tempah baju baru. Istana siap bagi duit untuk buat baju baru. Beli kain, atau istana bagi kain, nak bagi seragam semua. Istana bagi kain, pergi tempah je. Duit upah pun nanti claim. Contoh, Contoh pun ambil kain. Semua orang hantar kain kat tailor, tukang jahit. Ada 2 orang ni tuan-tuan. Kain pun dia tak tahu letak mana. Faham tak faham? Tanya dia, nak tak? Tuanku panggil. Nak. Tak buat persiapan. Kau macam tak mau jumpa yang tuan je. Faham tak faham? Jelas tak tu? Ini maksudnya. So, sampai tarikh baru nak hantar baju. Mana dan siap? Faham? Tak dan. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, orang ni, orang Islam dia kena solat. Dia tak solat, sama macam orang kafir. Dia kena tutup aurat. Dia seksi macam orang kafir. 2. Makan minum dia tak peduli halal haram, sama macam orang kafir. 3. Faham tak faham ni? Quran dia tak baca. Bahkan ada yang tak pandai baca, sama macam orang kafir. 4. Setuju? Aurat tak tutup, seksi macam orang kafir. Bercakap, makan minum, rasuah, nombor ekor, macam orang kafir. Sama hidup dia macam orang kafir, tak macam orang beriman, tak macam orang bertakwa. Pada masyarakat, duduk sekali lah dengan orang kafir. Faham tak faham? Sedangkan Allah kata, aku buat untuk orang kafir, untuk orang yang engkar. Jadi kalau kamu engkar, kalau kamu kufur, inilah tempat kamu. Sedangkan syurga ni untuk orang bertakwa. Jelas tak jelas tuan-tuan? Ini maksud orang yang tak mau jumpa Allah. Kerana ahli syurga saja boleh lihat wajah Allah. Jelas? Boleh nak? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Amin tu ada orang doa nak kat Allah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sihat selalu. Amin, amin. Thank you. Allahu Akbar. Tetapi ia hanya takut. Sorry. Ia laksana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya. Macam tadi. Leka. Esok masuk istana, baju kain tadi pun tak tahu ke mana pergi. Boleh? Nak mati, Israel datang. Kan? Solat, ikut, tak tahu mana hala. Mana pergi solat tak tahu. Aurat Quran, tak tahu. Tak terhimpun langsung. Jangan. Siapa ingat? Pentomen lah lebih kurang. Yang Arqam buat dulu. Mana anakku seorang doktor?
Tak ingat? Imam ingat lah. Saya imam dia alim sikit. Tuan-tuan ni peminat emas singa. Cik, tahu semua. Ya Allah tu. Tahu. Sebut mana anakku tak tahu. Sebut emas singa semua tahu. Cik, kan? Ustaz pun tahu. Jam. Kena juga aku. Mana anakku seorang lawyer. Ingat tak ingat? Tahun 80-an. Betul tak Jibal? 80-an Ada YouTube ada lagi kot nah. Ada orang upload dalam YouTube ada. Aku tidak tahu, dia jawab. Apa yang dia jawab tu? Dia jawab tu soalan muka nakir. Kamu kenal tak orang ni? Siapa tu? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi dijelmakan depan kita dalam kubur. Tuan percaya ke tak ni? Percaya ke tak ni? Kalau tak percaya, try mati mana ni tengok. Betul. Ni hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Nah. Nabi kata bila kita masuk dalam kubur, orang yang hantar kita dah balik, malaikat datang. Atahu malaikat ni datang 2 malaikat. Maqadahum. Mendudukkan si mati. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa kamu katakan pada si lelaki ini? Apa kamu kata pada lelaki ini? Siapa tu? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelmakan depan kita dalam kubur. Itu yang dia jawab. La adri, aku tak kenal. Mereka tanya, siapa ni? Aku tak kenal. Allah. Malaikat kata, la daraita wa la talaita. Dah kamu tak kenal, kenapa kamu tak ikut orang yang kenal, orang yang tahu? Siapa nanya? Para alim ulama. Yang ajar kita nak kenal Nabi kita. Ajaran Nabi kita, syariat Nabi kita. Kesukaan Nabi kita. Benda yang Nabi kita tak suka. Betul-betul? Halal haram semua mari pada Nabi. Tiba-tiba kita tak tahu langsung. Tak kenal. Keluarga Nabi, rumah tangga Nabi, pergaulan Nabi, berperang Nabi, berniaga Nabi, memerintah Nabi, semua tak tahu. Sehingga hari ini orang Islam berani sebut. Kan? Politik asing daripada Islam. Allah. Apa hukum tuan-tuan nak tanya bila sebut begitu? Apa hukum? Almarhum Syekh Mustafa Sabri rahimahullah ta'ala, mufti terakhir Khilafah Utsmaniyah Turki. Kan Khilafah Islam jatuh pada tahun, siapa ingat? 24. 1924. Oleh rejim Mustafa Kamal Atatürk. Kamal Atatürk. Siapa pernah tengok? Mungkin tak pernah pergi. Kalau pergi Turki pun tak payah ziarah lah, tak ada manfaat langsung. Tuan-tuan kalau nak tahu untuk knowledge, tengok YouTube cukup. Kubur dia macam mana? Nampak? Kubur dia. Kubur dia tinggi. Tinggi. Tangga. Kalau nak naik ke kubur dia tu, tangga. Tinggi juga kan. 45 nak tangga juga. Tempat tu, lebih daripada bawah ni dah ada tangga, lepas tu naik lagi. Naik ya, gimana? Kenapa tuan-tuan? Kerana mayat dia tu tuan-tuan kena tindih dengan pemberat. Siapa tahu berapa puluh kilo? 40 kilo. 44 tan. 4,400 kilo. Pemberat tindih badan dia, jasad dia. Kalau tidak, badan dia tak diterima bumi, timbul. Mana korek, bolan tanah, bush timbul. Korek, bolan tanah, timbul. Kena tindih 44 tan. Bumi tak terima jasad dia. Banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kisah Mustafa Kamal Atatürk, banyak benda mungkar yang, kalau bahasa kita hari ni lah kan, mungkar yang gila-gila tuan-tuan, yang kita tak terfikir. Daripada zaman Islam, empire Islam, mari zaman dia merintah. Mari zaman dia merintah, dia halalkan lelaki perempuan, lelaki dengan bini orang berdansa sekali. Dia
ubah kalimah azan daripada Allahu Akbar kepada bahasa Turki. Tak bunyi Arab. Tak membenarkan Quran dibaca di dalam majlis-majlis. Tak benar. Membenarkan Arab berleluasa. Banyak benda lah. Membenarkan hubungan bebas. Kerana ini kemajuan. Kamal Atatürk dah sebut dulu. Tahun 24. Okey. Khalifah pada zaman tu, mufti dia terakhir almarhum Syekh Mustafa Sabri rahmatullah. Mustafa Sabri kata apa tuan-tuan? Memperkatakan siasah. Bagi bunyi Arab sikit. Apa siasah? Siasah ni apa? Politik. Siasah ni politik. Siapa mengasingkan politik daripada agama, daripada Islam, itulah pintu paling besar kepada kekufuran. Boleh faham? Pasal apa? Rumah tangga ada politik tak? Ada. PM dia suami. Timbalan dia isteri ataupun ibu. Rakyat adalah anak-anak. Tuan-tuan perintah rumah tangga ikut suka. Tuan-tuan buang hukum fiqh. Apa jadi? Boleh faham tak? Tak mau solat, ikut suka. Nak pakai seluar pendek, ikut suka. Tuan-tuan buang hukum hakam. Apa jadi rumah tangga? Wal'iyadzubillah. Faham tak faham ni? Anak nak minum arak, ikut sukalah. Duit dia, gaji dia. Faham tak faham? Kita buang hukum hakam dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga. Kampung, negeri dan negara. Begitulah seterusnya. Buang Islam. Jelas tak jelas tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada rasa muskil, boleh tanya terus. Tak ada masalah. Sambil anak minum dulu. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, sedap ya. Allahu Akbar. Okey, kita kena kenal Nabi. So, yang kat mana manusia tak kenal, kata begitu. Dan baca sirah. Baca sirah. Nabi memerintah tak? Nabi memerintah. Nabi memerintah dengan apa? Dengan Quran, dengan hukum hakam, dengan Islam. Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Pasal dia tengah kuliah, dia kena tembak. Dia syariah lah baru ni. Dia baru je mati. 3 tahun ada kot sebelum Covid lah. Dia tengah kelas, dalam kelas dia, anak murid dia ramai. Masa tu, tak tahu roket ke apa ke datang. Dia pernah sampai tanah air kita rasa 2 kali kot. Siapa ingat? 2 kali. Penuh Masjid Negeri Shah Alam. Semua ustaz-ustaz cancel kuliah tuan-tuan. Pergi dengar dia kuliah. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata, kenapa Allah hantar Nabi? Allah hantar Nabi di semenanjung tanah Arab. Kalau Allah nak Nabi itu terus berkuasa, Islam terus berkuasa, letak di Rom. Kerana Rom dah berkuasa besar. Faham? Ataupun letak di Parsi. Ini 2 kuasa besar masa tu. Kalau kita hari ni, China, Rusia, Amerika lah. Rom, Parsi masa tu tuan-tuan. Kenapa Allah letak di negara yang miskin? Padang pasir. Boleh faham tak? Kerana Rom dan Parsi, tuan-tuan, mengalami satu kebejatan akhlak moral yang sangat-sangat jijik. Sangat jijik. Mana ni kita cerita sikit ni boleh? Ini majlis ilmu juga, tuan-tuan. Bukan ajak tuan-tuan ronggeng dandut. Bukan. Rom, apa perangai Rom? Rom ni tuan-tuan, kan kita tadi nak sebut siasah asing, agama asing. Betul? Ini adalah perkataan orang Rom ni. Asal dia. Bila mana Rom ni kuasa besar, kaya raya, mereka mula sapu kekayaan negara. Para pemimpin Rom zaman tu. Boleh faham ni? Para padri tegur. Padri ni kita sifatkan sebagai agamawan. Agamawan tegur. Tak boleh kamu ambil harta negara. Kerana rakyat juga ada hak. Boleh faham ni? Maka mereka mula mengatakan, agama milik Allah. Agama ni suci. Padri jaga agama. Pemerintah milik kita. Kerajaan milik kita. Kita jaga. Mulalah pengasingan antara pemerintah dengan agama di Rom.
Dan benda ni Barat bila dia jajah semua negara Islam, dia bawa pemikiran ni. Sebab tu dia boleh sapu semua harta negara. Sampaikan Tok Guru pondok kita pun dia sponsor duduk di Mekah. Boleh faham tak ni? Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rom. Maka Allah tak hantar Nabi ke situ. Arab perangai teruk juga, tapi ada benda yang lebih baik yang Allah nampak, maka Allah letak Rasulullah di Arab. Parsi lagi teruk tuan-tuan. Ni dua kuasa besar. Empire dan dah maju. Tenteranya kuat. Wilayahnya luas. Rakyatnya jutaan orang. Parsi pula. Parsi tuan-tuan dengar lagi jijik. Ayah kahwin dengan anak perempuan terbaik bagi Parsi. Zaman tu. Anak lelaki dengan mak. Allah. Perempuan boleh jadikan syarikat. Ramai-ramai kongsi. Ini Parsi tuan-tuan. Jijik kita dengar. Zaman tu lah zaman tu. Boleh faham tak? Maka Allah tak letak situ. Kenapa? Perangai teruk. Dan mereka memerintah. Rom tadi harta negara sapu. Nafsu. Parsi. Nafsu. Boleh faham tak? Lalu Allah hantar Rasulullah di Mekah. Lalu menegakkan negara Islam Madinah. Memerintah dengan apa? Wahyu. Faham tak faham? Faham tak ni? Allah tak mau ambil model Rom. Tak mau ambil model Parsi. Ni, wahyu aku turun. Ini yang terbaik. Muhammad memerintahlah dengan wahyu. Sebab tu, di Madinah, bila turun hukum hakam, maka Islam boleh, boleh jajah, boleh takluk 3 suku dunia dalam masa 800 tahun. 3/4 daripada dunia ni, keseluruhan dunia, dalam masa 800 tahun Islam sampai semua muka bumi. Paling cepat. Tuan-tuan. Boleh faham? Kenapa? Kerana keindahan. Bila Nabi tebang semua semak samun jahiliah. Nabi tebang semua semak samun jahiliah. Arak dibasmi oleh Rasulullah dan para sahabat. Zina, rasuah, judi, bunuh orang, menipu, menindas. Semua dah tebang. Tuan-tuan. Kata almarhum Tok Guru, Nabi dah tebas segala semak samun jahiliah. Perangai jahiliah Nabi dah tebang semua dah. Nabi suruh kita lalu. Nabi suruh kita lalu. Tuan-tuan tengok ni bahasa Tok Guru, bahasa orang alim, bahasa ulama. Nabi tebang semak samun. Nabi suruh kita lalu. Boleh faham? Dalam bumi masih ada akar ataupun tidak? Segala semak samun tadi, tebang. Dalam bumi ada akar dia? Ada betul? Kalau kita lalu tumbuh tak? Kita lalu dia dah tak tumbuh. Betul tak betul? Setiap hari pijak. Betul tak betul? Dah tak tumbuh. Betul tak betul? Tapi kita tak lalu. Tumbuh balik tak? Zina tumbuh balik. Arak tumbuh balik. Betul? Dulu tahun berapa puluhan, kilang arak 1. Yang rasmi. Yang besar. Sekarang ada 6. Yang rasmi. Yang haram. Judi kita terbesar di Asia. Kan? Terbesar di Asia. Genting. Terbesar di Asia dan dikatakan nombor 3 dalam dunia. Tingkat gangsa. Judi kita nombor 3 di dunia. Tu genting. Pusat judi terbesar ketiga dunia. Allahu Akbar. Rumah urut jangan cerita. Musim PKP dia tak boleh beroperasi, dia beroperasi melalui internet. Betul tak betul? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena faham. Tumbuh balik. Semua sama jahiliah, perangai jahiliah tumbuh balik. Pasal kita tak lalu jalan Nabi buat, kita lalu jalan yang Abu Jahal buat. Tak mau pada Islam. Boleh kan ni? Boleh ke tak boleh ni? Ini kita kena cakna benda ni tuan-tuan. Satu ulama kata, kalau kita tak ambil tahu hal siasah, maka pentadbiran akan diambil oleh orang yang jahat. Pentadbiran, kepimpinan akan diambil oleh orang yang jahil. Orang yang tak mau Islam. Orang nak Islam, kita tak sokong.
Faham maksud ana? Ustaz Zaidul sebut apa tuan-tuan? Ustaz Zaidul sebut, kalau cerita bab jalan raya, bab hospital, bab universiti, Korea Utara yang komunis tu pun ada universiti. Betul? China yang komunis tu pun ada jalan raya. Semua ada bangunan tinggi. Sekarang Taiwan yang tengah buat. Siapa tahu yang tengah buat sekarang tertinggi Taiwan. 0,5 kilometer lebih. Ketinggian dia 500 meter lebih. Taiwan tak selana. KLCC dah tak ada nombor dah. Tak ada nombor dah KLCC. Kan? Apa nama ni? Burj Khalifa Dubai jatuh nombor berapa dah? Kan? Taiwan ke China nak siap. KLCC dah kena potong dah. Kat center tu nak potong KLCC dah. Kalau pembangunan, negara kafir pun buat. So kalau kita kejar pembangunan, apa beza kita dengan orang kafir, kata Ustaz Azhar. Tapi kita nak kejar pemerintahan Islam. Kalau kita kejar pemerintahan cara material, orang kafir pun buat. So apa beza dia kata? Tak ada beza. Lebih baik kita duduk negara kafir kerana dia lebih maju. Kalau itulah yang kita kejar. Faham tak faham maksudnya? Boleh nak? Ni Ustaz Azhar sebut kan. Ya? Okey, jelas semua? Tentang nak mati ke tak ni? Nak mati? Kita balik, kita mati kita. Allahu Akbar. Boleh sikit lagi nak? Walaupun waktu dah masuk. Tuan-tuan jangan kedekut tuan-tuan. Bawa kelang seremban tu. Sambung lagi. Pendek-pendek apa barang. Bagi berbala lah sikit anak datang. Ialah sana seorang yang terlambat untuk bertemu kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi ia tidak boleh dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Jangan anggap remeh nak jumpa Allah. Tuan-tuan, apa tujuan ibadah kita? Solat kita tadi, dengar kuliah kita ni, iktikaf kita ni. Apa tujuan? Untuk meraih cinta Allah. Ini maqam mahmudah, nak meraih cinta Allah. Kadang nak raih syurga, kalau nak raih pahala, itu level kanak-kanak. Boleh? Level kita ni kan tak lama dah, kubur duk panggil. Nak raih cinta Allah. Solat ni agak-agak boleh tak mendatang tak cinta kita pada Allah? Rindu kita, sayang kita pada Allah, boleh mendatang tak kan ataupun tidak? Sehingga kalau kita terlepas, Allahu Akbar, sayangnya aku terlepas nak jumpa kekasih aku. Nabi Ibrahim dia buat begitu. Bila nak solat, aku nak jumpa kekasih aku. Cuba set dalam minda, aku nak jumpa kekasih aku. Boleh faham tak? Contoh macam Haji Bakar nak jumpa Kak Nak dulu-dulu. Boleh faham tak? Tak dapat jumpa tuan-tuan. Kan? Sakit perut pun tak keluar haji su. Duk teringat Kak Nak. Boleh faham? Dia kata Kak Nak. Dia bagi pick up lain. Kan? Kentut boleh ku tahan, rindu padamu tak tertahan. Tuan-tuan. Dia kata kentut boleh ku tahan, rindu padamu tak tertahan. Dia bagi pick up lain. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan. Cinta kita pada Allah lebih pada tu tuan-tuan. Tak boleh tahan. Bina naluri begitulah jiwa. Amin. Bagi boleh insya-Allah. Baru kita seronok nak mati. Baru kita ternanti-nantikan kematian, kata ulama. Ya, mati ni ibarat orang bertunang nak tunggu ijab kabul. Bertunang lagu mana tuan-tuan? Betul tak betul? Kan? Start kahwin dah kan? Lagi? Belum. Belum. Okey. Orang bertunang dia tunggu nak kahwin tuan-tuan. Betul kan? Tak sabar kira hari. Itulah orang yang arif. Maksudnya arifun billah, orang yang kenal Tuhan dia, orang yang baik akhlak dia, agama dia, dia tak sabar nak mati. Sebab tu kalau kita baca kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, pergi perang tu, Allah, kalau bahasa kita menitik-nitik, Elio nak pergi perang. Kita terkincit-kincit lari daripada perang. Boleh faham tak? Allahu Akbar.
Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya dan mengurangi perhatian kepada hal-hal lain. Kalau tidak begitu, bererti termasuk orang yang tenggelam dengan urusan duniawi. Orang bertaubat itu orang yang fokus nak jumpa Tuhan. Sebab tu dia bertaubat. Dan bertaubat ni jangan tangguh. Jangan tunggu tua, jangan tunggu pencen. Macamlah dia dah janji dengan Israel, tunggu pencen dulu. Betul tak betul? Ada orang kata, tunggu pencen. Kau jangan cari aku, surau itulah tempat aku. Cewa. Macam dia tahu dia dalam pencen. Sedelah tak dan. Betul tak betul? Ada orang cakap begitu. Nanti tua kita bertaubat lah. Macam dia tahu dia dan tua. Adik Rayyan baru ni kan. Adik Rayyan tu umur berapa tahun? Maghribi baru ni? 5 tahun. Allah. Sayu sangat. Tak payah cerita lebih-lebihan. Sekejap teriak pula semua. Dan nak cerita 5 tahun mati. Betul tak betul? Itu poinnya usia. Tak tunggu tua. Okey? Ada 2 hari meninggal. Ada yang kat 100 tahun tak mati-mati lagi. Betul tak betul? Contoh tuan-tuan. Baru ni seorang alim ulama Tok Guru di Greek 109 tahun lah. Ya? 109 kan? Kami ziarah kubur dia 3-4 hari lepas. Kami pergi ziarah kubur dia 3-4 hari lepas. Masya Allah. Usia yang panjang dijadikan untuk menabur dakwah. Oh tuan-tuan, alangkah bahagianya almarhum Tok Guru. Greek. Anda mata subhanahu wa ta'ala. Okey, kita fokus sikit. Pasal saya sebut fokus sikit bab taubat. Tuan-tuan, nikmat paling besar bagi orang beriman ni apa dia? Cuba fikir. Nikmat paling besar bagi orang beriman apa dia? Ya? Itu di syurga. Dunia. Betul lah. Yang tu kira tak ada lah. Memang betul lah. Di syurga melihat wajah Allah. Sampai kita tak ingat dah nikmat lain. Siapa boleh jawab? Ini nak bagi lebih sikit 100. Tapi duit surau lah, bukan duit anak. Nikmat paling besar bagi orang beriman. Tuan-tuan, kita semua ni ada dosa, setuju? Kita semua. Bukan nak tunjuk tuan-tuan, kita semua ada dosa, setuju? Pernah tak satu masa tuan-tuan duduk atas jadah, terkenang dosa lampau, angkat tangan mohon ampun? Pernah tak? Macam tak pernah je. Pernah kan? Pernah. Air mata jatuh kerana ingat dosa? Pernah? Pernah. Bukan sebab air mata jatuh kat nak tak reply WhatsApp. Bukan. Boleh faham tak? Tapi sebab kenang dosa. Kenang dosa. Tuan-tuan, waktu kita buat dosa, tuan-tuan, nama dah ada di neraka. Sehingga Nabi sebut, orang ni dia buat maksiat, buat dosa, seolah-olah neraka sejengkal je dengan dia. Bukan sehasta, sejengkal. Ni dengan api neraka. Dia ni punya dosa, punya... Kalau orang Kedah kata cukup kahak, cukup kahak ni. Ada orang Kedah cakap dengan? Orang Utara? Ada? Kan? Kahak ni, tuan-tuan. Negeri Sembilan, apa nak sebut? Bahasa Negeri Sembilan. Kejahat tak ada dah. Negeri Sembilan sebut apa? Negeri Sembilan tak ada perkataan. Semua baik-baik orang Negeri Sembilan. Bagusnya, ya Allah. Bega. Bega. Ana rasa macam baru pertama kali dengar. Kalau Kelantan, tuan-tuan, gedebel tu dia lebih kepada gangster buat orang. Berani. Kalau jahat ni, kalau Kelantan kira
Dia jahat, tapi daripada J sampai T tu kan, semua qalqalah kubra. Boleh faham tak? Bukan qalqalah kecil, qalqalah besar. Om Nata ni jahat ni. Bunyi tu dalam. Boleh faham tak? Kalau Kedah, oi kahak. Boleh faham tak? Tu tak sampai, tu kahak nak mampu. Om Nata tu jahat. Dia menatai ni bahasa Kelantan 2 maksud. 3 maksud lah. 1 binatang, haiwan. Tapi untuk manusia, 1 bergurau. 1 lagi memang maki betul. Boleh? Kalau bergurau, sama-sama Kelantan, Om Nata ni lama tak ada, aku ingat mampu dah. Gurau. Om Nata ni celaka sungguh. Balas balik. Kawan tu. Bergurau. Tapi, Om Nata tu, boleh faham tak? Itu Kelantan punya balarah. Balarah. Macam ngaji bahasa Arab pula. Okey nah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa. Banyak dosa. Lalu satu masa ni Allah sentuh hati kita. Tadi kita sebut orang yang banyak dosa, Nabi sebut seolah-olah neraka ni sejengkal dengan dia. Nama dah ada dah dalam neraka tau. Nama dah ada dalam neraka. Bilik mana dah ada siap dah. Tingkat berapa? Kawah mana satu dah ada dah. Tiba-tiba Allah sentuh hati dia. Sentuh dengan keinsafan. Boleh faham? Allah sentuh dengan keinsafan. Dia pun mahu kata, ya Allah Tuhan. Ada seorang, dia bercerita dengan dia tu Ustaz. Dulu dia memang dia bukanlah buah sangat, liar sangat. Dia dengan boyfriend je. Tapi macam suami isteri. Faham Macam suami isteri. Tuan-tuan, waktu dia cerita tu dia menangis. Insaf. Dia tu Ustaz, Allah betul sayang saya Ustaz. Pertama Allah tak bagi saya mengandung. Faham tak faham? Kalau mengandung, apa maksud? Allah dedah aib dia pada khalayak. Betul tak betul? Tapi Allah tutup aib dia. Dia tahu, Masya Allah. Rahmatnya Allah. Allah tutup benda buruk yang saya buat. Tak bagi mengandung. Faham maksudnya? Allah tutup aib saya Ustaz. Bila saya fikir-fikir tu, Allah syukurnya. Allah tutup. Allah jaga saya. Walaupun saya tak jaga agama Allah. Allah masih jaga saya. Bertaubat. Allah sentuh hati dia, dia bertaubat. Dia bertaubat, tuan-tuan. Jatuh air mata. Jatuh air mata. Apa Nabi sebut air mata yang jatuh sebab fikir dosa dia? Air mata tadi, tuan-tuan, memadamkan nama dia dalam neraka. Faham tak faham? Memadamkan nama dia dalam neraka. Yang mana matan hadis Nabi sebut, memadamkan api neraka yang dah tunggu, ready nak bakar dia. Api neraka dah ready. Lalu dia bertobat, jatuh air mata penyesalan, minta ampun dengan Allah, api neraka tu padam balik. Ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Nama kita Allah padam daripada selarai ahli neraka. Sebab apa? Sebab Allah sentuh dengan keinsafan pada hati kita. Ini nikmat paling agung. Rezeki, makan minum, sehat. Dia Islam sekalipun, kalau dia tak pernah bertaubat, dia tak dapat nikmat ni. Sebab tu Imam Zahabi kata, Imam Zahabi rahimahullah ta'ala sebut, tuan-tuan, antara dosa yang paling besar, orang tu tak pernah cuci dosa dia. Maksud kesilapan paling besar, dia tak pernah cuci dosa lampau dia. Allah tak ilhamkan dia bertaubat. Itu maksud. Boleh faham ni? Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebut, antara tanda hati mati, dan hati dia tak pernah rasa sakit bila dilukai oleh dosa. Faham tak faham? Hati dia relax je ada dosa berlaku.
Dosa anak-anak, dia relax. Dosa isteri, dia relax. Dosa dia buat sendiri, dia relax. Hati dia tak rasa. Ini hati mati, kata Imam Ibn Qayyim. Boleh InsyaAllah. Allah, itu nikmat paling besar. Nikmat Allah sentuh hati kita dengan keinsafan, kita bertaubat, jatuh air mata. Dan benda ni kita kena latih. Air mata ni tuan-tuan, kalau tak latih dia takkan jatuh. Tengok Yunustan boleh jatuh. Tengok penarik beca boleh jatuh. Tengok ibu mertuaku boleh jatuh. Tengok Hati Merisati boleh jatuh. Betul tak betul? Baca Quran belum tentu air mata jatuh. Betul. Baca azab neraka belum tentu air mata jatuh. Maknanya apa? Hati kita keras. Hati kita keras, tuan-tuan. Tidak lunak dengan ayat-ayat Allah. Tidak lunak dengan ancaman-ancaman Allah. Allahu Akbar walillahilham. Nak berhenti kan nak sambung? Pukul 9 lah. Perenggan pun sedang elok habis. Kalau nak sambung, boleh. Nak berhenti pun boleh. Okey, kita buat pilihan raya. Mana kata nak berhenti, mana kata nak sambung. Berhenti. Terus. Biar betul. Tuan. Masya Allah, ya? Pok Kelang jauh. Betul saja pun RM7. Okey, ambil satu perenggan. Boleh, Faham satu perenggan itu berhenti. Yang mana ada kita tahu kan. Okey, sedangkan orang-orang yang arif. Tadi. Orang yang arif. Bukan nama dia arif. Maksudnya arif, dia tahu kedudukan dia. Dia tahu Tuhan dia. Itu arif. Mudah faham? Dia siapa dia tahu? Zuhud ni tuan-tuan. Apa maksud zuhud? Bukan meninggalkan dunia. Dia tahu kedudukan dia di sisi Allah. Itu zuhud. Mudah. Dia tahu kedudukan dia. Kalau dia miskin, dia tahu. Uwais Al-Qarni. Nak kata dia zuhud, memang dia miskin. Betul tak betul? Dia memang miskin, tuan-tuan. Nak ada KFC pun tak ada duit. Burger Piramli, jauh sekali. Boleh faham? Burger Kanda, tak mimpi lah. Duit tak ada. Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Nak kata zuhud, memang dia zuhud, dia miskin. Umar Abdul Aziz, kaya ke miskin? Kaya, Amirul Mukminin. Berkuasa, orang nombor 1 dalam empayar Islam. Dia paling tinggi kuasa. Boleh faham? Dia tahu tak kedudukan dia di sisi Allah? Dia tahu. Zuhud. Mana zuhud bukan miskin. Bukan tinggalkan dunia. Tapi dia tahu nak guna dunia untuk akhirat dia. Itu zuhud. Boleh faham? Tuan-tuan kaya-raya, ada kereta besar. Baru lepas keluar kawash. Siap polish wax yang harga 100. 100 lebih ada kan? Dia punya wax tu 100. Hujan menitik pun tak lekat. Tiba-tiba azan hujan. Tak datang masjid, sayang kereta. Itu bukan zuhud. Itu mangkuk ayun nama dia. Boleh faham? Itu bukan zuhud. Dia tak tahu kereta besar Allah bagi untuk apa. Khuzu zinatakum inda kullil masjid. Pakaian yang indah berhias cantik bila kamu mendatangi masjid. Faham tak faham? Surah Ad-Duha ayat akhir macam mana? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang Tuhan kamu bagi, zahirkan. Zahirkan. Bukan zahir kerana megah. Nak tunjuk Islam tu hebat. Allah bagi aku guna untuk agama dia. Itu baru betul. Selipar pakai yang hebat-hebat. Balik hilang. Nak macam mana tuan-tuan? Itu biasalah. Kan? Boleh faham tak? Ni datang surau pagoda. Nak jumpa makhluk, bertali leher. Nak jumpa Allah pagoda. Bawa ketiak kuning. Faham tak faham ni?
Ni apa barang punya hamba ni tuan-tuan. Dia kata dia nak muliakan Tuhan dia. Boleh? Tapi sebenarnya dia muliakan makhluk. Ada orang kata, kita kan nak semayang, biasa-biasa dah lah. Siapa ajar tuan-tuan? Nabi ni jubah dia kemas putih bersih. Rambut berkilat. Bercahaya. Kena matahari bercahaya. Rambut Nabi SAW. Kemas. Boleh faham tak? InsyaAllah. Itu. Sebab tu kata ulama, antara Uwais Al-Qarni dengan Umar Abdul Aziz, siapa lebih hebat? Dua-dua ni hebat. Uwais Al-Qarni hebat tak mana? Tidak dikenali di bumi, tapi dikenali di langit. Hebat tak? Tuan-tuan. Orang kampung tak tahu dia ni ada. Punya miskin, orang tak peduli kat dia. Tapi doa dia mustajab. Hebat. Nabi pesan pada Sayyidina Umar. Wahai Umar, bila kamu jumpa dengan seorang daripada Yaman, datang buat haji, minta dia doakan kamu. Tuan-tuan. Kalau kita, Rasulullah, silap kot. Aku doakan dia kot. Itu kalau kita. Dah, Nabi kata, dia doakan kamu. Macam mana aku nak kenal dia, ya Rasulullah? Rambut kerinting, kulit dia banyak sopak-sopak penyakit kulit. Tuan-tuan. Dah lah rambut kerinting. Macam orang asli kita tu. Kulit dia dan penyakit kulit penuh. Bahkan atas kepala ada parut. Penyakit kulit. Okey. Datang rombongan Yaman buat haji, senang tanya. Ada tak dalam rombongan kamu ni Uwais Al-Qarni? Tak tahu. Kami tak kenal siapa. Tapi tadi adalah seorang orang miskin tumpang grup kami. Grup hak bawa dia pun, tua leader pun tak kenal jemaah dia. Boleh faham tak? Senang nak pergi jumpa dia. Kamu Uwais Al-Qarni betul. Daripada Yaman betul. Begini betul. Rasulullah pesan, tolong doakan aku. Dia kata, kamulah kena doa aku. Kamu sahabat. Dah Rasulullah pesan, kamu doa aku. Hang doa kat aku. Dan hebat tak? Hebat. Umar Abdul Aziz. Kenapa ulama kata dalam konteks ni Umar Abdul Aziz lebih hebat? Kerana Umar Abdul Aziz diuji dengan kuasa. Diuji dengan harta. Boleh faham? Uwais Al-Qarni tak ada kuasa, tak ada harta. Faham tak faham? Ini tuan-tuan mata suara. Siapa Umar Abdul Aziz? Cicit. Cicit Sayyidina Umar. Umar Abdul Aziz ni cicit. Boleh faham tak? InsyaAllah. Dan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan dicintainya. Tadilah. Kita tanamkan sifat cinta pada Allah. Hubbullah wa hubbur Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul. Apa nama kitab ulama Maghribi tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allah lupa dah nama ulama tu. Dia buat kitab tu lah. Cinta Allah, cinta Rasul. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat. Tuan-tuan. Dia punya nak mati. Macam tadi. Dia rasa lambat je nak akad nikah. Lambat je nak ijab kabul. Betul tak betul? Lambat sangat. Ni sama tuan-tuan. Orang cinta Allah ni. Macam Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal tuan-tuan. Anak Abu Jahal. Radiyallahu anhu. Dia radiyallahu anhu. Masuk Islam. Anak dia masuk Islam. Anak Abu Jahal. Masuk Islam. Dan dia pergi perang, dia lari pergi ke depan. Pergi ke depan. Sahabat-sahabatnya. Weh, Ikrimah nak gimana? Dia dua jawapan. Pertama, aku nak pancung musuh. Ataupun kalau tak dan, musuh pancung aku. Dan aku nak jumpa kekasih aku. Dia sebut. Nak jumpa Allah, nak jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasulillah. Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi. Kan waktu Israel dekat pintu, ni nak masuk ambil nyawa Nabi ni. Kan? Nabi kata buka pintu tu. Ada orang-orang nak masuk. Fatimah kata, siapa Rasulullah?
Tak nampak pun. Nabi kata ada Israel nak masuk. Allah. Kalau nak sebut macam tu malam ni macam mana? Tuan Haji, tepi sikit Tuan Haji. Kenapa? Ada Israel tu nak masuk. Bukan tepi tu kan, bercelindai keluar ke sana tu. Nabi kata Israel nak masuk. Allah. Adakah nak ambil nyawamu ya Rasulullah? Ya. Fatimah menangis tuan. Ya. Betul? Menangis Fatimah. Bila Fatimah menangis, Nabi kata, wahai Fatimah, jangan menangis. Lepas ni kamu menyusul. Senyum terus tuan. Senyum. Tuan-tuan, kita sakit nak mati. Isteri menangis tak? Nangis. Betul? Bang, jangan pergi dulu bang, jangan pergi dulu. Tak apa yang, lepas ni ayang ikut pula. Nak menangis ke nak marah? Betul tak betul? Dan abang hampa cakap macam tu. Betul tak betul? Patut abang doa saya panjang umur. Kan? Nabi sebut begitu kat Fatimah. Fatimah senyum dandan tuan-tuan. Pasal dia boleh jumpa lagi Rasulullah. Boleh faham tak? Begini sifat orang beriman. Nabi kita hari ni tak jumpa aku. Hak lagu tu kan. Wallahualam, para ulama yang lebih tinggi level hak cakap ni sama dengan tuan-tuannya. Tuan-tuan. Orang seperti ini, dia rasa lambat mati. Sebab, dengan begitu, ia boleh meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang durhaka untuk kembali bertemu hadrat Tuhan semesta alam. Dia boleh jauh daripada kemungkaran. Itu maksud dia. Allah, dia tak sukalah tengok perangai macam-macam. Zina segala macam, danduk rasuah segala macam, menipu segala macam. Tak seronok bagi dia tuan-tuan. Tak seronok. Aku cepat-cepat nak pergi taman syurga. Betul tak betul? Taman syurga aku nak pergi situ cepat-cepat. Tapi syarat jangan ada hutang itulah. Ada hutang sangkut juga tuan. Boleh faham tak? Insya-Allah. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah. Bila sebut tentang Huzaifah, kena sambung perengan pula. Berhentilah kot noh. Tuan-tuan kalau ada kitab betul tak betul? Kan? Huzaifah tu kena sambung tu. Jadi Huzaifah ni kita suruh dia tunggu bulan 4. Huzaifah ibn Yaman, sikit kita berkenal dengan seorang sahabat besar Nabi nama Huzaifah ibn Yaman. Boleh? Huzaifah ibn Yaman ni tuan-tuan, jasad dia dikebumikan di bumi Iraq. Dalam perang di Iraq, dia syahid di sana. Dia ada seorang hamba namanya Salim. Salim ni tak tahu mari mana, tak tahu mokpok asal mana. Dia merdekakan. Zaman hamba abdi, jadi Huzaifah bin Yaman ni beli Salim jadi hamba. Bila Islam datang memansuhkan sistem perhambaan, jadi Salim ni dibebaskan, tapi Salim tetap nak duduk dengan Huzaifah. Baik perangai. Sehingga waktu dia mati tadi dalam perang, duduk sekali. Bila orang jumpa mayat Salim, orang jumpa mayat Huzaifah, sebelah tu orang kata mesti Salim sebelah tu. Lepas tu Salim ni dilakab, diberi gelaran Salim Maula Abu Huzaifah. Salim adalah hamba kepada Huzaifah. Salim ni tuan-tuan, dia hamba Huzaifah satu bab, dan dia sahabat Nabi juga satu bab. Pada masuk Islam, Nabi masih hidup, dia sempat lihat wajah Nabi SAW. Salim ni antara 4 orang yang Nabi sebut orang yang alim Quran. Ambillah Quran daripada 4 orang, Nabi kata. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Huzaifah. Ini antaranya. Boleh faham tak tuan-tuan? Hamba kepada Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman ni apa kelebihan? Dia tengok muka kita, dia tahu ikhlas ke bohong. Dia bila kenal muka munafik, muka jujur. Huzaifah ibn Yaman. Nabi declare dia begitu. Kalau kita baca kisah sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, kita akan jumpa macam-macam kelebihan masing-masing. Sehingga bila Nabi sebut begitu, Sayyidina Umar datang jumpa dia, tuan-tuan. Huzaifah, hang tengok betul-betul muka aku ni, ikhlas ke munafik? Tuan-tuan. Maka Huzaifah sebut apa? Kamu ikhlas wahai Umar, tetapi fitnah akan bermula dari kamu. Maksudnya pembunuhan. Bukankah orang pertama dibunuh Sayyidina Umar? Lepas tu Sayyidina Osman. Betul tak? Kena bunuh. Sayyidina Ali juga kena bunuh, betul? Maka berlakulah pembunuhan ke atas umat Islam sampai sekarang.
Itu Huzaifah kata, fitnah bermula pada kamu. Itu maksudnya. Sampai sekarang orang Islam dibunuh. Huzaifah sebut. Masya Allah. Dan satu masa berlaku banjir besar di bumi Baghdad. Tahun nak ingat, nanti nak cek balik. Berlaku banjir besar di bumi Baghdad. Sehingga kan tuan-tuan, kubur-kubur ni jadi terhakis. Mayat timbul. Ada satu mayat, darah keliling mayat. Maka seorang ulama besar Baghdad datang. Duk tengok-tengok ramai-ramai. Ini mayat Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah. Darah mengalir macam hidup. Syahid kan? Dan Allahu Akbar walillahi ilham. Kita doa pada Allah, moga kita Allah kurniakan husnul khatimah. Mati yang baik. Amin. So, bulan depan kita janji nak jumpa Huzaifah ibnu Yaman. Hari ini 16. Ada soalan? Ada? Okey, yang baik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap kelemahan ilmu anak. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.